بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita lagi tuan-tuan sampai malam ni. Setakat ni lah, balik lagi tak tahu lagi macam mana. Dan alhamdulillah Allah bagi panjang umur dalam Allah bagi kita nikmat iman dan Islam lagi. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam kekallah sampai kita bertemu Allah Azza wa Jalla satu masa nanti yang pastinya semua orang akan merasainya. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Sembilang, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan juga rakan media, Abang Nal dan juga orang yang baru kehilangan telefon. Adik Zairul kita daripada channel Kalam Ilmu Studio dan Penuntut Ilmu Studio. Tuan-tuan boleh buka YouTube, tuan-tuan boleh like, subscribe. Kalau macam Kalam Ilmu Studio, dia pun buat live di TikTok sekarang. Dia pun ni guna medium TikTok. Orang guna TikTok untuk duk gelek-gelek kan. Dia pun ni guna medium TikTok untuk ceramah. Jadi tuan-tuan boleh buka TikTok tuan-tuan tu. Kalau nak ke lapangan, type Kalam Ilmu Studio. Betul Nal? Baik. Muslimin, muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Duk lagi elok, sandak bagi elok. Kalau terlajak lena pun boleh pahala. Kan, sandak elok dah, takut terpejam. Jadi sebelum takut terpejam dengan tanpa niat siap-siap dulu. Baik, InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Tafsir Ibnu Katsir kita pada awal surah Al-Baqarah. Hari ini kita akan masuk surah Al-Baqarah, yang mana pada bulan lepas kita dah sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah dalam erti kata bermaksud sapi betina, lembu betina lah. Sebab apa dinamakan dengan sapi betina? Sebab ada kisah pasal Baqarah dalam surah tersebut. Yang merupakan surah paling panjang dalam Al-Quran. Ada 286 ayat. Kita dah bahasa panjang tuan-tuan. 286, 2 juzuk lebih. Tapi Nabi pernah bersalat sunat tarawih 1 rakaat saja. Ni dalam 1 rakaat Nabi baca daripada surah Al-Baqarah sampai surah Al-Ma'idah. Surah Ma'idah tuan-tuan tahu juzuk apa? Juzuk 6. 1 rakaat. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau tu imam baca 1 rakaat 2 muka pun pada tak sangka dah. 1 rakaat semuka pun pada tak sangka dah. Kan, insya-Allah tuan-tuan tahun ni kita jumpa lah tarawih.
Kan saya ada 3 malam di sini. InsyaAllah kalau diizinkan oleh pengurusan Masjid Semilang lah. Ada di sini 3 malam. Kita try tengok 1 rakaat semuka. Tak. Tak balas 1 rakaat semuka. 1 rakaat, 1 muka tu belah lah 3-4 rakaat. Kan? Bagi tuan-tuan santai-santai ya. Baik, apa kelebihan surah Baqarah? Tak lain tak bukan tuan-tuan, surah yang mana boleh menjadi pelindung daripada gangguan makhluk halus ataupun syaitan. Syaitan ni tuan-tuan dah janji dengan Allah Ta'ala dah. Iblis ni dah janji dengan Allah Ta'ala. Dia akan kacau kita. Dia akan bagi kita lekas dia. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Hijr, muka surat 264, juzuk yang ke-14, pada ayat yang ke-39, apa yang dia sebut ketika mana rentetan daripada peristiwa dia tak mau sujud kepada Nabi Adam AS. Disebabkan kesombongan. Dia sombong tuan-tuan. Dia sombong sebab apa? Dia berasa dia diciptakan daripada api tu kemas, tak sangka. Jadi tiba-tiba Allah menciptakan Adam daripada tanah. Dia rasa macam hina, tiba-tiba nak kena hormat dekat orang yang ciptakan daripada tanah. Dia rasa hina. Maka dia enggan sujud. Dia kata, mana mungkin aku nak sujud? Tuan-tuan boleh buka nanti pada muka surat 264, satu muka tu tuan-tuan bacalah. Ya, homework untuk tuan-tuan hari ni. Dan balik buat homework itu. Jadi pada muka surat tu Allah Ta'ala cerita banyaklah. Bukan satu muka surat tu, pada surah Baqarah awal-awal pun Allah Ta'ala sebut juga. Cuma nak abang dia punya geram. Dia punya geram setelah mana Allah keluarkan dia daripada syurga Allah. Dia punya geram tu. Dah lah dia ketegak. Lawan cakap Allah. Allah keluar daripada syurga. Geram pula lagi. Geram kat manusia tu tak habis-habis. Kan ketika mana dia enggan sujud, Allah Ta'ala kata, fakhruj minha fa innaka rajim. Hang keluar daripada syurga Allah. Hang keluar daripada sini. Fa innaka rajim. Hang sesungguhnya hang telah dilaknat dan dirjam. Oh. Dia jawab, okey, tak apa. Ya Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Diminta pada Allah. Okey, hang akan dipanjangkan umur, kata Allah. Tapi ila yaumil waqtil ma'lum. Tapi sampai waktu-waktu yang tertentu saja. Okey, tak apa. Dia minta pada Allah lagi. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Ni dia minta Allah. Okey, ya Allah, disebabkan aku telah sesat, aku berjanji, la uzayyinanna lahum fil ardh, aku akan memperhiaskan segala maksiat di atas muka bumi kepada pandangan manusia. Aku akan buat segala dosa, segala maksiat atas muka bumi, biar manusia tengok benda tu nampak cantik dan nampak halal. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku janji aku akan sesatkan mereka semua, illa, melainkan ibad, hamba-hamba kamu mukhlasin, yang ikhlas. Dia punya geram daripada Nabi Adam sampailah ni, dan tuan-tuan tengok dia punya gerak kerja, dia punya planning dia berjalan dengan cantik dan lancar. Disebut lagi dalam surah Ali Imran, qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan jadikan sebahagian hamba kamu ikut sama macam aku, sesat. Dia janji tu waktu bila tuan-tuan? Tu pada zaman Nabi Adam diciptakan. Dia punya geram, dia punya planning tuan-tuan, sampailah ni umat manusia ikut dia seorang demi seorang. Terbukti. Dan kadang-kadang kita sendiri pun terikut dengan dakyah dia. Dia punya special ni, dia boleh create benda yang haram bagi nampak halal. Dia boleh create benda yang dosa bagi nampak ringan. Contoh, meninggalkan semayang, satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iblis punya powerful, dia punya cerdik, dia punya kepakaran, dia boleh buat bagi nampak walaupun tinggal semayang itu nampak ringan di pandangan manusia. Kita ada pasal lagu tu. Tak berasa berat tinggalkan semayang. Tak berasa macam
Berdosa. Tinggal semayang. Sebab dia perindahkan benda dunia ni. Saya ambil contoh mudah tuan-tuan. Betapa galiknya tentang solat kan. Sebab azam tahun ni mana-mana masjid saya duduk pergi, saya kata, tuan-tuan tahun ni selamat tahun baru 2023. Azam tahun ni banyak. Tapi nak tumpu dua benda ni. Kan, ada hak tumpu hak penghabis sekali nak bagi kuruih. Hak tu selalunya jadi angan-angan. Gemuk sat, lepas tu kuruih balik, sebab tu gemuk sat balik. Malah, habis lah, kena kuruih lah. Kan? Hak tu last sekali. Hak dua keutamaan. Tahun ni punya azam, tuan-tuan, yang pertama tak mau jadi golongan sahun. Yang melengah-lengahkan semayang. Cuai dalam solat. Tak mau. Contoh dah, waktu semayang. Meka Mato, the movie. Start pukul 5. Tak pun dia start pukul 4.45. Kita masuk panggung wayang pukul berapa? 4 suku. 4.30 masuk dah. Asak pukul 4.40. Mereka masuk dalam tu, mereka semayang dah asak dalam atas kursi tu. Tak semayang dah tuan-tuan. Pi somewhere, pi dekat apa sinema. Nama apa sinema sini? Allahu Akbar. Grand GSC. Betul tak? Salah sebut salah lah. Kan? Masuk movie pukul 4.45. Dia tobat masuk pukul 4.40 dan awal pada tu. Asak pukul 4.40. Movie 2 jam contoh. Galik, habis apa semua. Sedap-sedap pukul 7. Kalau nak cari surau ke? Tak dah. Dia harum sekali dengan maghrib. Tak sungguh. Kebanyakan lagu tu. Kadang-kadang tak tahan. Movie start pukul 7. Cerita pula Avatar 3 jam. Masuk pukul 7. Keluar pukul apa tuan-tuan? Pukul 10 busuk-busuk. Macam mana maghrib dia? Tak berasa salah. Betul. Itulah planning iblis. Dia menjadi. Power dah dia. Ya, sangat power. Kita duk kata iblis macam-macam dia. Kita ikut dia. Seketui-seketui. Dan dia kata apa? La uzayyinanna lahum. Aku bagi nampak maksiat tu bagi nampak halal di pandangan manusia. Dosa tak? Maksiat tak tinggal semayang? Ya, maksiat. Tinggal semayang itu satu dosa besar di sisi Allah. Tapi orang tak berasa dosa. Tu baru bab semayang. Tu azam tu ni kalau boleh kemas betul yang tu. Kadang-kadang nak kali juga kan. Tengah duk makan bagus punya lagi kenyang, ngantuk mata sur. Lagi 5 minit nak masuk asak. Lagi 5 minit tapi mata duk main sur, mengantuk lagu tu. Ranap dia parking sedap-sedap pukul 7 suku. Nah. Tidur bukan letak 15 minit tuan-tuan, main mengeletih aku ni. Tidur hak jenis sat ni tidur waktu bila khutbah je. Tu tidur sat 15 minit. Tu pun kawan sebelah kata, tu komat dah. Oh, okey. Sat no tok apa khotib khutbah ni. Sat apa 25 minit dah kan. Ui, diam tak sedap. Hak tu tak sedap. Tetapi sat tidak. Tuan-tuan. Sebab itu antara pelindung untuk mengelakkan kita daripada gangguan makhluk halus, iblis dan setan, ya surah Al-Baqarah. Clear. Nabi kata apa? La taj'alu buyutakum qubura fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti mana kubur. Apa maksud dia? Rumah hak jenis tak ada baca Quran langsung, rumah tu macam kubur lah. Abang saya siap. Rumah Quran pun tak ada, bukan tak ada Quran, baca pun tak. Tapi kalau tak ada Quran, baca juga tak apa lagi. Baca Quran siap ke tak apa, ni Quran ada. Tak baca terus pun jenis lagu tu. Paling teruk, Quran tak ada, baca pun tak. Hak tu habis meta punya teruk. Nabi kata apa? Hak rumah lagu tu, rumah yang seperti kubura, seperti kubur. Bila rumah lagu tu, favorite paling senang nak main adalah setan dan iblis. Dia pun cukup mau rumah lagu tu. Rumah lagu tu lah hak mana serabut jiwa. Hak rumah lagu tu lah masuk balik rumah stres. Aduh, stres. Tuan-tuan, kalau kita duduk balik rumah stres, ubat dia satu je, baca Quran. Bukan saya cakap tuan-tuan, Allah sebut. Tak percaya buka surah Toha ayat 124.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang melupai, mengingati an zikri, daripada ingat aku, iaitu dengan membaca Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, surah Taha, aku akan jadikan kehidupan dia sempit, stres, kacau bilau. Tuan-tuan kalau balik rumah tengok bini punya segok, masuk stres. Tengok anak bising sikit, stres. Anak berbaba, peluk-peluk, hang ni stres. Padahal anak tu nak main dengan kita, sonok. Masuk abang pasal apa? Hang diam. Stres. Tuan-tuan, main hari-hari lagu tu, tak lain tak bukan, tengok kita bila lah baca Quran dalam rumah tu. Bila lah. Tuan-tuan ikhlas cakap, tuan-tuan, bila kali terakhir kita baca Quran secara berjemaah dengan keluarga dalam rumah kita sendiri? Cek balik bila. Kita tak payah tengok orang lain, tengok diri kita. Bilalah aku baca Quran dengan anak bini dalam rumah sekali? Bilalah? Tak tahu, Ustaz rasa tak pernah rasanya. Hal lagu tu mangkuk hayun tu tahu semua. Tapi tak ada masalah. Bukan tak ada masalah apa. Masih ada waktu. Allah bagi umur panjang. Boleh buat. Bukan kata tak pernah buat. Teruk tak tuan-tuan. Maksud kata masih ada peluang Allah Ta'ala bagi. Balik ni tuan-tuan, sekurang-kurangnya sebelum tidur bacalah 3 qul dengan anak. Basic dia, basic baca 3 qul. Kan koko asal surah Al-Mulk anak tak baca lancak lagi. 3 qul insya-Allah lancak lah. Hak mana anak sekolah rendah, sekolah ke tadika ke, pasti memang lancak 3 qul tu. Silat-silat lancak pada kita lagi. Dah sungguh. Lancak tak mana? Surah Al-Falaq. Depa lancak kita, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghaqut. Duk sangkut Al-Falaq. Depa lancak je sebab pagi-pagi depa perhimpunan duk baca. Kan sekolah rendah pagi-pagi perhimpunan baca, sekolah pasti duk baca pagi-pagi. Kan 3 qul tu. So depa lancak. Sekurang-kurangnya dalam rumah kena baca 3 qul setiap hari, sekurang-kurangnya. Kalau tak dan nak baca jemaah, habaq kat anak-anak, sebelum hampa lena baca 3 qul, biar rumah tu ada bunyi kalam Allah Subhanahu wa taala. Hak tu mau kena ada. Tak ada tuan-tuan, taubat lahu mesti stres. Tak stres pun kalau hidup, ustaz kami tak ada stres, tak baca Quran tapi tak stres pun. Hang tengok balik, mesti hang rasa selesa bila hang buat dosa. Jelas tak sekali saya sebut? Walaupun tak stres, tapi mesti hang rasa selesa buat dosa. Contoh, hang tengok filem Mak Saleh sambil duk bercium sama dengan anak-anak bini, rasa tak ada salah pun. Tengok apa The Voice ke apa hak jenis rancangan TV apa jenis rancangan reality ni, tengok anak bini orang duk joget atas pentas apa, sedap suara sedap tanpa rasa salah. Tu salah satu hati telah disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu azam. Kan azam tahun ni hak nombor 2 tuan-tuan, baca Quran. Baca Quran lagu mana? Tahun ni saya yakin semua kita ni semua khatam dah, betul tak? Khatam. Bukan khatan dah, khatam. Khatam pun memang khatam dah, betul tak? Ni khatam. Semua khatam dah. Tapi tahun ni punya target kita, tuan-tuan, tahun ni apa punya target? Sehari sekurang-kurangnya tak banyak, 2 muka aja. Tapi berserta dengan maksud. Cuba buat. Tak ada pasal ni buat kalender tuan-tuan sendirilah. Kan saya hanya bagi cadangan. Kalau tuan-tuan boleh buat lebih, fal yatafadhal. Saya yakin ada yang lebih. At least sekurang-kurangnya sehari 2 muka serta dengan maksud. Tuan-tuan cuba baca. InsyaAllah tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan 2 minggu. Tuan-tuan akan merasai satu benda yang ajaib akan berlaku pada diri tuan-tuan. Cuba. Baca dengan maksud, saya bagi 2 minggu. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan baca dengan bini tuan-tuan ke, dengan, kalau ada 2 bini, dengan bini-bini ke, dengan anak-anak ke, baca. Tuan-tuan tengok, saya bagi 2 minggu. Mesti akan sesuatu berlaku dalam kehidupan tuan-tuan. Kalau tak berlaku, tuan-tuan telefon saya 0195477997. Telefon saya. Pasti berlaku. Sebab Quran tu magic tuan-tuan. Sebab dia kalam Allah. Kan Allah sebut ma'isyatan dhanka, aku bahkan bagi dengan hati yang sempit, kehidupan yang sempit. Dan Allah janji orang beriman yang baca Quran
tenang hati dia. Tuan-tuan tengok, mesti takkan, walaupun gaji tak cukup, tapi Allah bagi ketenangan. Sebab pemegang hati manusia tu siapa, tuan-tuan? Allah. Kan kita duk baca doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Kita duk baca doa tu. Jadi siapa yang nak bagi tenangan ke kita, tuan-tuan? Allah. Allah. Tak ada orang lain. Memang saya tenang bila tengok rumah, bahagia, lega, tengok bini pun okey, anak. Ya betul. Sebab Allah bagi hang tenang. Allah bagi hang tenang. Yang tu. Tuan-tuan, cuba buat. 2 minggu, cuba tengok. InsyaAllah, saya yakin akan ada perubahan. Sebab kalam Allah tu sangat powerful. Kan, kalam Allah sangat-sangat powerful. Baik, dan Nabi kata, dan rumah mana yang dibacakan dengan surah Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan masuk syaitan. Sebab tu saya pernah sebut pada bulan lepas, kalau tuan-tuan ingat tak ingat, saya kata apa, kalau nak masuk bulan rumah baru, antara amalan yang boleh buat adalah baca surah Al-Baqarah. Bagi habis. Start pada Alif Lam Mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baca bagi habis. Ustaz panjang. Kan selalu tuan-tuan panggil geng-geng masjid. Betul ya? Panggil geng-geng masjid, pilah 15 orang. Sedialah nasi bungkus bihun apa tu. Kan? Bubuhlah ayak mineral Al-Wadi ni satu. Buahlah sampai habuan RM5 ke RM10. Habuan ayak liok mereka nak pergi berkering minum teh ke apa semua. Tuan-tuan, panjang kan? Ya, 2 juzuk lebih. Bagi seorang. Berapa muka? Okey. Lihat orang mula. Pakcik syukur kita. Okey, ambil 4 muka. Kan? Okey. Kita punya Power Rangers. Kan? Ambil 4 muka. Bagi. Kan? Marah tangan aku. Kan? Bagi 4 muka. Habis. 4 muka lama mana sangat? Kalau main dengan 10 orang dah berapa muka, tuan-tuan? 40 muka. Dapat berapa? 2 juzuk dah. Bagi ya. Habis, tuan-tuan. Kalau pergi 20 orang, lagi senang. Habis dia tu. Sat je. Tu cara dia, kaedah dia. Baca. Tapi kalau tuan rumah nak baca sendiri, lagi bagus. Baca seorang-seorang dia. Kan? Rumah mana yang dibacakan surah Al-Baqarah secara lengkap dan sempurna, haram baginya, haram dimasuki rumahnya akan jin dan juga gangguan makhluk halus selama 3 hari. Gangguan nak masuk rumah tu 3 hari tak boleh masuk. Kira macam pagar rumah. Dia masuk nak kacau, Allah tak boleh weh, pagar bagus macam ni. Konkrit A punya. Jenis piling pun tak gegak ah. Sopa pagar masjid kita lah duk piling bam. Pecah tak? Depa duk piling, pecah pagar masjid pecah tak noh. Pecah suruh dia berganti balik kan. Tu. Ni pagang piling pun tak lutnya. Tuan-tuan, tu bacalah surah Al-Baqarah. Baik yang tu. Baik, kita sambung sikit. Apa kelebihan dia lagi? Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni, tuan-tuan, power dia. Apa dia power? Dia antara ahlul qura, antara sahabat Nabi yang menjadi qari, antara sahabat Nabi yang power baca ada. Sahabat Nabi ramai, tuan-tuan. Sahabat Nabi ramai. Tapi yang paling power yang Nabi highlight ada lebih kurang beberapa orang. Dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis 4 orang. Nabi sebut kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalau kamu nak ambil bacaan Quran, ambil pada 4 orang ni. Ambil pada 4 orang ni. Siapa dia 4 orang ni? Yang pertama Nabi sebut, kalau nak ambil baca Quran, ambillah pada yang pertama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ambil pada dia. Yang kedua, kalau nak belajar Quran juga, ambil kepada Salim Maula Abi Huzaifah. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Yang keempat, Muaz bin Jabal. 4 orang ni Nabi kata, kalau nak ambil baca Quran, ambil 4 orang ni. Apa pengiktirafan yang Allah Ta'ala bagi? Apa pengiktirafan yang Nabi iktiraf Abdullah bin Mas'ud? Satu hari Nabi duduk dengan sahabat ramai-ramai, dia pergi. Dia kata, Abdullah bin Mas'ud, baca sikit Quran kat aku. Dia pun baca. Baca, tuan-tuan. Dia baca surah An-Nisa. Mula pada surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi, dia mula.
Dia mula-mula dia tak mau baca, tapi Nabi kata, inni ashtahi an asma'a min ghairi. Aku rindu nak dengar orang lain baca. Dan Nabi pilih dia sebab dia memang baca bagus. Bacaan dia bagus. Maka Nabi pun bila dia baca, Nabi pun diam, dia baca. Abdullah bin Mas'ud baca sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai ayat tu ada sahabat kata quf. Ada riwayat kata sahabat tarik, ada orang tarik baju dia. Ada yang kata tepuk belakang dia. Ada yang kata bagi tahu dia quf au amsik, cukup. Sebab apa cukup? Bila dia panggung kepala dia tengah baca sambil tunduk, bila dia panggung kepala dia tuan-tuan, dia tengok mata Nabi ainaihu tazrifan, berlinangan air mata. Nabi punya hayati apa yang Abdullah bin Mas'ud baca tuan-tuan, sampai tang ayat tu menitik air mata Nabi. Kenapa Nabi tiba-tiba rasa sedih lagu tu? Tuan-tuan tengoklah masuk dia lagu mana. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah nanti didatangkan sesuatu kaum itu, didatangkan akan diperhitungkan, dan ketika mana mereka dihitungkan, diazab sebagainya, rasul-rasul kaum tersebut syahida akan menjadi saksi. Sebab apa tuan-tuan? Nabi tak sanggup nak tengok umat Islam, umat dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak sanggup tengok umat dia dimasukkan dalam neraka Allah. Nabi rasa salah dia. Walhal tu yang jahat tu siapa? Kita. Hak duk berasa hebat atas muka bumi ni, yang duk ketegak, duk buat dosa tu siapa? Kita. Tapi Nabi rasa salah dia. Walhal Nabi kata jangan duk buat ni, jangan duk buat ni, jangan duk buat tu, jangan duk buat tu. Hampa hati-hati. Kita kedah lagu tu je. Langgar. Tu yang kata yang belagak tu kita, yang sombong tu kita, yang buat dosa tanpa rasa salah tu kita. Tapi Nabi rasa salah dia. Hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terus tu. Sebab tu tuan-tuan, hak mana tak sayang Nabi ni habis metal punya keras hati dia. Nabi punya sayang sampai terus tu, sampai di waktu nak azab pun Nabi tak sanggup nak tengok kita. Kalau kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazu billah. Punya sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat kita. Sebab tu tuan-tuan, memang wajib tak lain tak bukan selawat atas Nabi tu wajib dah, sehari kena wajib dalam diri. Bukan sekadar pahala banyak, dosa pun terampun. Sekali selawat tuan-tuan, dosa kita diangkat oleh Allah, terhapus 10. Pahala dapat 10, dosa terhapus 10. Baru sekali selawat Allahumma salli ala Muhammad, sekali ya. Dah hapuskan 10 keburukan daripada dalam diri kita. Tu pun tak mau lagi. Tak sungguh tuan-tuan. Takkan nak tunggu hari Jumaat tuan-tuan. Jadi tu yang bila Abdullah bin Mas'ud baca ayat tu, menitik air mata. Subhanallah. Tu Abdullah. Yang kedua siapa dia tuan-tuan? Salim Maula Abi Huzaifah. Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha balik lambat. Bila balik lambat tuan-tuan, Nabi tanya dah, aina kunti, hampi mana tadi ni? Hamai dari mana? Dia kata aku pergi masjid lah. Kan rumah Nabi dengan Masjid Nabawi dalam kawasan masjid. Kami, kata Sayyidatina, kami ramai-ramai dengar seorang baca tu bagus sungguh lah. Kami tak pernah dengar lagi orang baca bagus lagu tu. Ni ayat yang saya bagi tahu lah kan. Kan nak bagi tuan-tuan faham dengan lebih clear. Kami tak pernah dengar lagi ada seorang lelaki ni bagus kemain baca dia. Tak pernah dengar lagi, bagus sungguh dia baca. Maka Nabi pun selok dia punya tirai, dia tengok. Oh, hadza Salim Maula Abi Huzaifah. Nabi kata itulah Salim Maula Abi Huzaifah. Dan Nabi doa kepada dia, syukur alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang menjadikan umatku mislaha, seperti dia. Tu. Baca cukup bagus. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab, Allah perintah Nabi suruh ajak terus. Ubay bin Ka'ab dia punya bacaan bagus, Allah perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh ajak Ubay bin Ka'ab.
Ubay bin Ka'ab kata, "Ya Rasulullah, samani laka, adakah Allah sebut nama aku kepada kamu ya Rasulullah?" Nabi kata, "Ya, Allah sebut nama hangga aku." Teriak dia kawan. Kawan teriak tu, tuan-tuan, Allah sebut nama dia, Allah perintah Nabi suruh hajar dia. Kita kalau orang ternama sebut nama kita pun seronok tak sangka dah. Masuk-masuk apa nama orang yang terkemuka. Siapa terkemuka? Menteri Mak Sabu masuk. Masuk-masuk dia kenal. "Oh, Pak Cik syukur sihat." Oh, Pak Cik kata, "Alhamdulillah kenal kau." "Oh, Ustaz Fairuz." Menteri kenal aku. Tengok. Baru orang yang kenal tu pun orang. Bukan ada apa pun orang manusia. Cuma dia ada pangkat lebih daripada kita. Tu pun kita seronok. Ni Allah mention terus nama Ubay bin Ka'ab. Suruh Nabi ajak dia. Tapi tuan-tuan nak abang cerita. Tuan-tuan duduk lagu ni pun Allah tengah sebut nama kita ni. Nabi kata orang yang berkumpul dalam rumah Allah untuk menuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut nama seorang-seorang. Hadis sahih Muslim. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Sambung, yang keempat Mu'adh bin Jabal. Baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Barang siapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya pada malam tu. Apa dia tuan-tuan? 4 ayat awal pada surah Al-Baqarah. Kemudian ayat kursi dan 2 ayat selepas dia. Kemudian 3 ayat yang terakhir. Tuan-tuan perasan tak? Hak kita sebut ni, semua ada dalam tahlil tu. Semua ada dalam tahlil hak kita duk baca. Tuan-tuan, 10 ayat ni baca, rumah tidak akan dimasuki syaitan. 4 ayat mula, ayatul kursi dan 2 ayat selepas dia. Ayat kursi dan 2 ayat selepas dia. Dan juga 3 ayat yang terakhir. Dan saya yakin tuan-tuan buah pai lah. Kan? Untuk kita buah pai lah ayat tu. Yang tu. Dan bacalah. Dan kata lagi, dalam riwayat yang lain yang disebut apa? Pada hari itu dia dan keluarganya, kalau baca ayat ni, 10 ayat surah Al-Baqarah ni, kalau baca dia dan keluarganya tidak akan didekati oleh syaitan dan sesuatu apapun yang dibencinya. Dan juga apabila dibacakan pada orang gila, insya-Allah melainkan dia akan sedar dan sembuh daripada sifat gila dia tersebut. Gila ni salah satu sifat. Sebab tu gila bahasa Melayu, kalau bahasa Arab kita panggil majnun. Majnun. Perkataan asal daripada jin, majnun, dijinkan, gangguan daripada jin. Dan salah satu cara nak ubat orang gila bukan sekadar ni ya, banyak lagi lah. Salah satu kaedah adalah boleh dibaca ayat ruqyah kepada dia. Dan antara ayat ruqyah yang tuan-tuan boleh baca ialah ayat-ayat lain, takut tuan-tuan tak hafal. Kan? Hak mana kita duk selalu lazim yang duk main surah Al-Baqarah 10 ni ialah lillahi ma fis sama kita hafal, amana rasul kita hafal, la yukallifullah awal Baqarah kita hafal, ayat kursi kita hafal, la yukallifu apa? La ikrah fi din kita hafal. So tak ada masalah. Kan? Baca ayat tu. Kan? Maka kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat yang lain, tidaklah orang itu yang mana dia gila, melainkan dia akan sedar setelah mana dibacakan ayat 10 yang terawal tersebut. Tuan-tuan, 10 yang ada dalam surah Al-Baqarah tersebut. Baik, itu. Kita tengok kelebihan. Kita masuk pada ayat yang pertama. Ayat surah Al-Baqarah yang pertama dimulakan dengan Alif Lam Mim. Tuan-tuan, kaedah untuk membaca huruf ataupun awal surah, kita panggil Fawatihas Suwar, permulaan surah. Kalau jumpa hak jenis tak ada baris lagu ni, kita sebut nama sebutan tu terus. Alif Lam Mim. Kalau paling cantik sekali Alif Lam Mim, bacaan ini masuk sikit tajwid lah. Alif Lam Mim. Dengar sikit. Lam Mim.
Sebab apa kena dengung? Kita ambil balik ejaan lam tu. Lam, alif, lam, alif, mim. Clear? Mim mati. Okey, lam, alif, mim. Okey, nampak? Mim tu akan mati. Selepas dia huruf apa? Mim. Mim jumpa mim, idgham, mislain. So kena dengung. So kat situ kita bacaan dengung-dengung. Alif lam mim. Dan nak landing tu tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan. Jangan katuk mulut awal. Ni masuk sikit dah tajwid dah. Jangan buat alif lam mim. Dia la dulu. Alif lam mim. Yang ni mungkin tak susah. Tapi hak susah waktu bila? Surah Maryam. Hak tu susah. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain. Bukan ain. Bukan ain lah. Dia ain dulu. Ain. Nak masuk sad tu bau dengar. Ain sad. Lagu tu. Fawatihah suar ni nampak mudah, kadang-kadang tergelincak tak? Kan tergelincak. Yang tu. Baik. Kalau mengikut mufassirin, ahli tafsir untuk menafsirkan alif lam mim, dia kata apa? Berbeza pandangan lah. Kan berbeza pandangan. Ada yang mengatakan ianya hanya Allah saja yang tahu. Yalah, kalau kita banyak buka surah yang ada fawatihah suar dengan lagu ni, dengan apa mak lazim harfi lagu ni, kita akan perasan dalam tafsiran tu mesti dia tulis Allah yang mengetahui, Allah yang mengetahui, Allah yang mengetahui. Kebanyakan ulama tafsir kata lagu tu. Ahli tafsir kata Allah Taala yang mengetahui. Ada pun dulu pernah ditafsirkan juga oleh para ulama yang meletakkan bahawasanya Yasin. Yasin itu panggilan kepada ya wahai, sin itu manusia. Tapi kebanyakan ulama mengambil kata yang ni Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Baik untuk. Kita tengok pada ayat yang kedua. Allah Ta'ala mention, tuan-tuan, awal-awal lagi Allah mention dah ni. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Boleh baca dengan dua cara. Berhenti salah satu ataupun jalan semua straight. Tapi tak boleh berhenti dua-dua. Dzalikal kitabu la raib fi. Tak boleh. Tak boleh lah. Kalau nak berhenti salah satu, kan ada titik 3. Kan titik 3 tu. Kan kita predator punya mata kan. Pesto dia 3.3. Kan predator. Titik 3 tu berhenti salah satu. Nak berhenti hak mula awal ataupun hak penghabis. Lagu tu. Tak apa-apa, berhenti jalan terus pun boleh. Baik tuan-tuan. Pada ayat tersebut Allah Ta'ala mention, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Awal-awal Allah sebut dah. Kalau hang tak ada takwa, hang memang takkan boleh. Hang takkan percaya, hang takkan pegang Al-Quran ni. Kita back to basic. Apa itu takwa? Takwa, elemen yang ada dalam takwa ada 3. Kena faham tu betul. Tak ada 3 ni, tu duk sembang dah. Boleh faham aku tu. Hak Tok Khotik duk pesan setiap minggu. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tak pun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun, apa semua tu. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, bertakwalah kita pada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Kita duk okey. Okey. Hak dengar tak apalah, hak tak dengar parking sebelum innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sebelum khatib panggil pun dah pacak lena dah. Saya pun betul tuan-tuan, bukan tu. Saya pun kadang-kadang terkena. Dia rasa nikmat lena waktu khutbah ni lain tu. Kan, dia rasa syok macam mana tak tahu. Kan? Dia duduk kat luar, dia duduk mehsiat. Dia pacak-pacak masuk, pam duduk tempat zero tu pula. Kat tiang, sandak, kipas angin gajah atas kepala. Jumaat pula buka aircon.
Tok Bilal panggil. Sebelum dia panggil dia, janganlah kamu berkata-kata yang boleh mengurangkan pahala Jumaat kamu apa semua. Okey, dia dengar lagi. Boleh Tok Bilal pasing je tongkat. Start Assalamualaikum. Mata dia rasa macam sur macam mana. Tak tahu dia rasa syok, layan. Tak tahu pedam. Hang khutbah lah dekat lagu mana pun. Lena juga. Masjid ni Lena. Lena lah. Baru je khutbah hari tu 30 hari bulan 12. Kita duk pacak kat atas duk tengok bawah. Aku rasa khutbah dekat dah. Pak Long tu Lena relih ya. Kan? Nak dekat lagu mana lagi ni? Kita duk rasa. Kita niat dekat tu yang pertama tahu bagi orang Lena. Seperti mana Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada satu hari dia baca dekat masjid. Nabi kata, "Oi, pasal apa hang baca kuat sangat?" "Oh, ya Rasulullah, aku baca Quran ni kuat-kuat. Yang pertama aku tak mau bagi lena. Sebab tu ceramah bila kuat lagu ni orang tak lena." Betul Quran. Contoh. Tapi khutbah hang dekat ke mana pun orang lena. Dia punya nikmat tu lain. Fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana Tuhan mana lagi kamu nak dustakan? Kan? Tapi tak valid lah dengan tidur dalam masjid, tak valid. Tuan-tuan, dia ada gitu. Khutbah dekat lagu mana pun dia punya tak tahu. Kita pun tengok duduk kata lagu mana. Sebab tu kata Umar Khattab dia kata apa? Aku baca Quran kuat-kuat. Yang pertama aku tak mau bagi mengantuk. Dia bang aku tak mau bagi mengantuk. Dia bagi dua alasan kepada Rasulullah. Yang kedua, aku baca Quran kuat-kuat ni dalam masjid sebab aku nak halau setan. Tapi Nabi kata perlahankan, takut ganggu orang lain. Aku tu tuan-tuan. Jadi betul tuan-tuan yang tu. Jadi apa pesanan takwa? Okey, kena faham. Takwa ada 3 elemen yang paling penting. Orang yang bertakwa ada 3 benda. Yang pertama apa dia? Khauf. Yang kedua roja. Yang ketiga ihsan. 3 ni kena ada. Apa dia 3 ni? Khauf. Yang pertama itu ialah takut. Takut dengan betul-betul takut. Bukan memem yang takut. Bukan mulut tak kata takut. Tapi rupa tak takut je pun. Aku ni takut neraka ni. Takut neraka ya Allah. Takut. Habis kata takut tu bubuh masuk dalam WhatsApp ataupun masuk dalam Facebook. Duk kutuk orang hak nikah 2 orang pergi Thailand tu. Dia ni memang. Tadi hang kata takut, tiba-tiba hang duk main kata ke orang pula. Kan ni viral duk ingat 2 minggu ni duk ingat pasal pasangan duk kahwin apa semua tu. Kita pun tak usah dah jadi hero dan heroin dah. Kan? Banyak lah ni orang cuba jadi hero dan heroin dalam media sosial. Pasal tak tuan-tuan? Kita tak tahu pun akak mereka pucuk pangkai apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Tiba-tiba kita jadi hero. Tiba-tiba kita jadi heroin tak. Sepatutnya dia kena buat lagu ni. Sepatutnya dia buat lagu ni. Mana boleh lagu ni? Hukum. Jadi hero tak. Dia rumah tangga dia lebih tahu lah hang duduk luar. Siapa orang kata, muka ustaz ni nampak lemah lembut. Muka abang ni nampak lemah lembut. Seronoknya kalau dapat suami muka lemah lembut, baik hati dia ni. Pi menikah dengan dia dulu, hantar dah lemah lembut lagu mana. Muka boleh dah nampak lemah lembut. Nak tahu panggil kita ni, seorang-seorang kita duk nampak. Muka nampak lemah lembut semua. Nak tahu lemah lembut tak lemah lembut, pi rumah dia tanya bini dia. Pi tanya bini. Tuan-tuan nak tahu saya lagu mana, pergi tanya bini. Hak tu yang paling tahu kita pun. Nampak muka lemah lembut. Pergi tanya bini. Jangan tanya. Ustaz Fairuz ni macam mana dia? Ustaz Fairuz tengok jawapan dia. Jawapan dia boleh menentukan macam mana perangai dia. Ustaz Fairuz ni aku tu cukup. Tak payah nak hurai lebih. Dia tarik. Tahu dah perangai. Tak usah duk hurai dah. Tambah-tambah kita pergi tanya, puan nak tanya Ustaz Fairuz tu macam mana? Kat luar nampak bagus, lemah lembut, apa semua nampak. InsyaAllah. Untunglah puan jadi isteri dia. Boleh lah. Cukup. Dia jawab lagu tu pun dah tahu dah laki dia lagu mana.
Hang tu sodok berlakon lah pakai jubah apa, bubuh serban atas kepala, bubuh lapik jari dengan tasbih digital, belah ni tasbih digital, belah ni tasbih tali. Bubuh ridak kiri kanan, bukan sebelah tau, kiri kanan bubuh. Celak ni kalah burung gagak oh. Hang boleh berlakon kot tu, balik rumah boleh tahu lagu mana. Sebab tu orang duk suka, orang masyarakat netizen yang duk cakap, muka nampak lemah lembut, sanggup tinggal apa semua ni, tak syukur ke? Pergi duduk dulu, nikah dulu boleh tahu. Selagi tak menikah, tak duduk sebantai, tak sekatil pun dosa sembang. Sebab tu kita kunci mulut lah. Benda aib orang ni tuan-tuan, kunci mulut. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa tutup aib orang di dunia, Allah tutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Kita ni nampak baik sebab apa? Allah tutup aib dia, yang tu dia nak abang. Kalau Allah buka aib, nak keluar rumah pun malu. Hari ni dosa dah banyak mana dah? Hari ni saja. Kata kau orang ada dah hari ni. Semayang awal waktu tak? Tuan-tuan. Dosa mulut. Ada tengok betih orang tak hari ni? Betih aurat perempuan ada tengok. Tambah tuan-tuan pula kawasan metropolitan ni. Saya tak apa, kampung Semabak Atang Buluh. Tuan-tuan kota metropolitan Seberang Jaya yang paling diagung-agungkan di belah seberang. Nama pun seberang, perai Seberang Jaya. Kira metropolitan. Kira aurat tu senang-senang. Nak tengok aurat tu kenyang dengan tengok aurat orang lah. Hari ni tengok aurat orang. Lepas tengok istighfar tak pun layan. Putih elok ni. Nampak? Tuan-tuan, tu. Tapi Allah baik tuan-tuan. Allah tutup aib kita. Nampak baik ya semua kita pun. Alhamdulillah. Jadi bila Allah dah tutup aib kita, kita pun tutup lah aib orang. Yang tu je kerja dia. Clear. Tuan-tuan no? Yang tu. Sebab tu orang yang bertakwa kena ada 3 elemen. Khauf, takut pada Allah. Yang kedua roja. Apa roja? Bukan roja bukan roja ting ting ting. Dah meninggal dah tu. Mamu tu dah meninggal dah. Tuan-tuan pernah tengok tak di YouTube ke Facebook yang ada seorang mamu tu dia jual pak sembuk tapi dia jual belah nurut tu. Roja ting ting ting, dah meninggal dah dia. Kan? Dan ni orang lain nak ganti. Bukan rojak tu, ni ro jim alif hamzah, roja. Pengharapan kita pada Allah. Tuan-tuan yakin tak kita dengan Allah Taala? Habaq saya yakin tak? Yakin lagu mana? Contoh. Sedekah itu akan menyucikan harta dan menambah lagi harta kita. Yakin tak? Dengan yang tu cukup. Yakin tak? Lagi banyak kita sedekah, lagi akan banyak harta kita. Yakin tak tu? Ya ke? Gaji 1,500 kalau sedekah 500 habis lah. Tinggal 1,000 je lah. Mai kok mana lagi duit? Nampak? Logik akal. Hak tu pun kita dah fail. Tak semua ni. Yakin tak? Contoh, saya ambil contoh. Allah sebut, Nabi pun sebut. Nabi sebut apa? 1 huruf 10 ganjaran. Okey? Yakin betul tak? Tak ni sungguh tanya, yakin betul tak? Kalau kita betul-betul tuan-tuan, kita takkan tinggal. Yalah, contoh bayang. Jom kita buat sekali hari. Ikut saya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dah baca 22 huruf. Bismillah 19, alif lam mim 3. Berapa? 22 huruf. Tuan-tuan dapat pahala 220. Baru banyak tu. Tapi tak berasa nak sambung. Sebab apa? 220 tu tak nampak dalam poket. Kalau 220 tu nampak dalam poket, alif lam mim, no. 220. Kita pun tanya kawan, hang 220. Kamu nanya 220. Hang agak-agak berhenti tak tuan-tuan? Demi Allah tak berhenti lah.
Sikit-sikit. Zalikal kitabu la raiba fi. 380 woi. Agak-agak nak berhenti tak? Tak berhenti. Sebab tu Allah menggaibkan benda tersebut. Pahala tak nampak. Kalau nampak ni orang pakai tak berhenti nak buat. Sebab tak nampak ni dia rasa kurang kurang nak rasa nikmat nak buat, tuan-tuan. Hak tu kena faham. Tu rojak tu kena ada. Kan? Rojak. Hak ketiga ihsan. Buat satu ibadah. Ihsan ni apa dia? Kita buat ibadah anggap Allah tengah tengok kita. Kalau tak ada ihsan tu tuan-tuan, sebab tu orang buat ibadah tak berasa apa. Dia buat ibadah siap tayang ke orang lagi kat atas. Clear. Sebab tu orang boleh sedekah, dia nak bagi kamera lalu kat dia. Okey, baru sedekah. Tak pun dia abang ni kipas yang ini ada berapa bila? Kipas yang ini harga berapa? Harga 50,000. Okeylah, saya sponsor kat Masjid Semilang kali ni. Tapi saya harap Datuk Alim mau faham sikit lah. Setiap bilah tu bubuhlah nama saya. Nama saya Ustaz Fairuz bin Yusuf. Highlight lah sikit. Takkan tak boleh 50,000 kot bagi. Setakat buah nama tu orang pedik sangat. Dia nak lah ke tu. Tak pun dia pergi gebang dekat orang nak cerita ni. Nak cerita kat Nal. Saya ni keturunan Imam Masjidil Haram. Dah contoh. Bukan betul pun. Contoh. Kan? Duk gebang siapa? Nak cerita ni, saya ni tiap-tiap tu pergi umrah. Allah izinkan saya pergi, tuan-tuan. Ni hendak bercerita apa ke orang? Nampak tak? Sebab dia tak berasa waktu dia buat ibadah tu, Allah tengok dan kita kena ada rasa, aku buat ibadah untuk dapat redha Allah. Dia kena ada tu. Tu baru lengkap 3 elemen utama muttaqin. Clear tuan-tuan? Baik. Mudah-mudahan ada sifat takwa. Ada 3 elemen ni dalam diri kita. Kita berhenti dekat ni dulu, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Betul. Dia tak boleh panjang-panjang. Tuan-tuan duduk mata, duduk pejam. Kan? Tuan-tuan, baik. Apa yang khulasah pada hari ni? Apa dia? Azam tu. Jaga semayang betul-betul, tuan-tuan. Jaga. Kita bukan tak semayang. Cuma kita kali nak semayang. Waktu semayang. Waktu semayang tu tolong mau jaga. Kalau betapa berahinya kita buat benda-benda lain, semayang pun kita kena sama semangat yang sama. Kata semangatnya kita duduk di depan televisyen nak tengok Crystal Palace lawan MU yang draw satu sama je pun. Kan gol lah minit cemeh, gol lah minit. Tapi semangat nak tengok bola, bancuh Maggi panas-panas pun bubur telur 2 biji. Nak bagi mata segap, buat kopi okau apa semua, duduk depan TV, semangat. Game start pukul 12. Contoh game start, padahal game hari pagi. Ni dia start pukul 12. Pukul 11.30, bancuh Maggi lah. Nak duduk depan televisyen. Semangat hak sama juga kita nak semayang. Cuba. Ambil contoh Jumaat, tuan-tuan. Jumaat. Lepas ni kalau boleh Masjid Semilang, tak mau tengah khutbah orang baru nak masuk, tak mau. Kita try buatlah, cuba. Tak ada perasaan. Tapi cuba. Kita buat untuk siapa, tuan-tuan? Untuk diri kita. Kita buat ni bukan untuk orang lain. Semua untuk diri kita sebenarnya. Bab solat. Yang kedua, Quran. Baca. Tuan-tuan, baca. Mudah-mudahan Quran itu dapat datang nanti sebagai syafaat di akhirat sana nanti. Allah Ta'ala alam. Kita berhenti dekat ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, kurniakan kepada kami semua ya Allah, biar kami semua ni melalui jalan yang benar itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kami hak mana salah, hak mana dosa itu dosa. Lindungilah kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah dan berdosa itu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah daripada keburukan akhlak perangai yang buruk. Ya Allah, lindungilah kami daripada keburukan hawa nafsu yang sentiasa mengajak kami ke arah kemaksiatan ya Allah.
dan lindungilah kami daripada keburukan penyakit-penyakit yang berbahaya di atas muka bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap terkasar bahasa, tercuri masa yang lebih, minta maaf tuan-tuan, kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.